Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Dawid Salim bin Muhammad Sabri. Nombor kad matrik D2021-1098122. Pada video kali ini saya akan membentangkan portfolio mengenai aplikasi yang saya cipta, iaitu Triangle Matematik saya namakan, yang bertemakan matematik. Untuk pengenalan, subjek matematik pada umumnya telah dipelajari semenjak darjah 1 di sekolah rendah. Subjek ini merangkumi pelbagai topik. Salah satunya ialah topik yang berkaitan dengan luas segitiga. Permasalahan, subtopik luas merangkumi pelbagai bentuk. Misalnya, segi empat sama kaki dan juga segitiga. Tentunya rumus untuk setiap bentuk ini berbeza. Pelajar mungkin mengalami kesulitan dalam mengingatnya. Untuk kajian ini, ianya mempunyai dua objektif, iaitu yang pertama, membantu pelajar membuat latihan matematik luas segitiga, dan juga yang kedua ialah sebagai alternatif pelajar untuk mengulang kaji subtopik ini. Proses pembinaan dapat dilihat, saya membuat beberapa peta alih untuk memudahkan kita melihatnya, seterusnya, dan juga sedikit huraian. Pengkaji telah membuat pencarian topik dan juga permasalahan. Setiap topik dalam matematik dapat dibahagikan kepada 3 tahap, iaitu mudah, sederhana dan juga susah. Pengkaji telah membuat pencarian dalam beberapa topik matematik dan memilih topik luas segitiga sebagai topik utama. Topik ini berada dalam satu topik luas bentuk dalam matematik. Tentunya terdapat pelbagai formula luas untuk mengira luas pelbagai bentuk dan pelajar mengalami kesulitan untuk menghafalnya. Seterusnya, pengkaji mencari maklumat yang berkaitan dengan projek. Pencarian maklumat untuk sesuatu projek sangat penting untuk memberikan sumber maklumat yang betul. Maklumat yang dicari hanya melalui Google dan merangkumi topik luas segitiga sahaja. Seterusnya, pengkaji membuat beberapa latihan awal di aplikasi Scratch yang pertama kali digunakan. Semua latihan yang dilakukan adalah merujuk video di YouTube. Seterusnya, pengkaji mula membuat game pendidikan. Menerusi latihan yang pernah dibuat, game pendidikan ini dapat dihasilkan dengan lebih mudah oleh pengkaji. Beberapa bahagian telah dicari untuk digunakan dalam penghasilan game pendidikan ini, seperti gambar, muzik latar belakang, suara latar belakang, dan seterusnya membuat skrip. Kita ke seterusnya, iaitu pengkaji menyemak semula dalam kod pengaturcaraan. Setelah beberapa bahagian projek disiapkan, terdapat beberapa kesalahan yang timbul. Pengkaji telah mencari dalam penyelesaian untuk kesalahan tersebut. Seterusnya, game pendidikan telah disiapkan. Setelah game pendidikan berjaya disiapkan, pengkaji telah mencuba dan memainkan game tersebut terlebih dahulu. Pengkaji berasa bangga dan berhati kerana game ini adalah game pertama yang telah berjaya disiapkan. Akhir sekali, proses menyiapkan portfolio selepas game pendidikan disiapkan, pengkaji telah beralih untuk menyiapkan portfolio pula. Untuk kod atur cara, dapat dilihat di sini, ini adalah kod atur cara yang pengkaji gunakan untuk kostum ini, ataupun kita katakan sebagai orang ini. Dan sambungannya adalah di bawah ini. Ini adalah kod atur cara yang digunakan untuk membuat aplikasi ini untuk bahagian kostum ini. Okey, ini juga adalah bahagian dari kod atur cara, dan sampai di sini kod atur cara ini digunakan untuk kostum ini. Seterusnya, ini adalah kod atur cara untuk backdrop yang saya gunakan, iaitu backdrop gambar kelas macam di classroom. Ini adalah kod atur cara yang digunakan. Seterusnya, kod atur cara untuk backdrop nota, saya namakan sebagai backdrop nota. Okey, seterusnya, ini adalah atur cara untuk backdrop nota juga. Nota dan juga contoh soalan. Kod atur caranya ia masih sama. Seterusnya, okey, untuk nota apabila diklik, ini adalah kod atur cara yang telah digunakan. Dan juga untuk latihan,
ini adalah kod atau cara yang telah saya sediakan. Dan juga contoh soalan, ini adalah kod atau cara yang telah digunakan. Baiklah, saya akan melakukan demonstrasi bagaimana game ini dapat dimainkan. Okey, mula sekali kita klik tengah ni. Paparan menunjukkan dan first kali kita kena play nama. Saya tulis nama saya, tekan enter dan dia akan hilang. Seterusnya kita hanya perlu memilih apa-apa yang kita ingin tekan. Contohnya jika saya tekan di nota, dia akan terus ke paparan nota. Okey, dan pelajar dapat melihatlah nota-nota yang disediakan. Seterusnya dia ada contoh soalan. Bila ditekan, contoh soalan berkaitan dengan luas segitiga akan keluar. Di sini pelajar dapat melihat contoh soalan beserta dengan jawapan dan juga jalan penyelesaiannya. Jika pelajar sudah faham, pelajar boleh terus ke sesi latihan. Saya letakkan jawapan dia 15. Jika salah, ianya akan berbunyi begini dan ada sedikit penerangan. Kita hanya tunggu. Sebab itu, ianya selepas 5 saat, ia akan beralih ke soalan yang seterusnya. Okey, saya letakkan jawapan. Jika betul, ia akan mengeluarkan bunyi clapping, menandakan kita betul. Sebab itu, akan tunggu 5 saat lagi. Seterusnya, akan keluar soalan yang ketiga. Jika betul, ianya ada sedikit penerangan bagaimana untuk mendapat jawapan. Selepas itu, selepas 5 saat, ianya akan kembali ke paparan utama. Sekian saja demonstrasi untuk bagaimana game pendidikan yang saya namakan sebagai Triangle Matematik ini dimainkan. Untuk refleksi, terdapat banyak idea yang muncul semasa pengkaji mencari idea berkaitan subjek dan topik yang ingin dibuat. Antaranya ialah subjek matematik iaitu luas isi padu 3D, perimeter objek, sifir dan juga subjek sains iaitu inersia. Antara topik cadangan ini, pengkaji telah memilih topik matematik iaitu luas segitiga untuk dijadikan sebagai aplikasi game bertemakan pendidikan. Selain itu, pengkaji juga telah menghadapi beberapa cabaran semasa ingin menyiapkan projek ini. Antara cabaran yang paling utama ialah penggunaan aplikasi Scratch ini sendiri. Hal ini dikarenakan pengkaji baru pertama kali belajar menggunakan aplikasi ini. Namun pengkaji telah dan juga tetap berusaha menyiapkan projek ini dengan melatih diri membuat beberapa latihan di aplikasi ini menerusi tontonan yang dipelajari di YouTube. Untuk bahagian penambahbaikan, selepas menyiapkan aplikasi ini, pengkaji telah mendapati beberapa bahagian yang perlu ditambah baik untuk memantapkan lagi game ini. Antaranya ialah menambahkan lagi elemen nota yang disediakan untuk pelajar kerana hanya satu nota yang disediakan oleh pengkaji. Menambah contoh-contoh soalan supaya pelajar mudah faham dan senang dijadikan sebagai rujukan. Dan yang terakhir ialah soalan yang disediakan boleh dikatakan sangat sedikit iaitu 3. Pengkaji mungkin boleh menambahkan lagi soalan sekurang-kurangnya 10 soalan untuk membuatkan game ini lebih seronok dan bermanfaat kepada pelajar-pelajar. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.